warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in wa nata'allam wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa maghfiratihi wa ridwanihi وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Dan kita terus pengajian dari kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Imam Muhyiddin, gelarannya Abu Zakaria, panggilannya Yahya, nama sebenarnya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, kampung halaman dia kampung Nawa, lebih terkenal dengan panggilan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya, syafaat para ulama, para aulia, khususnya kita harapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 13, tajuk Taubat, hadis yang ke-8. Hadis agak panjang, tapi kisah yang mungkin selalu kita dengar ni kita baca juga. An Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma. Abi Sa'id Al-Khudri nama sebenarnya Sa'ad. Nama dia Sa'ad tapi orang panggil Abi Sa'id Al-Khudri. Bapa dia Malik bin Sinan, sahabat Nabi juga. Kisah hebat Malik bin Sinan ni, ayah dia yang usaha nak cabut topi besi yang kena tikam pipi Nabi sampai ke gigi. Besi terpacak tu, dia tarik-tarik, orang lain tarik tapi terpancar keluar darah, dan dia nak cuci pipi Nabi. Bila cuci tu terkeluar lagi darah, maka dia tadah mulut dia telan darah pipi Nabi SAW. Dan Nabi kata sesungguhnya Allah haramkan orang yang darahnya telah bercampur dengan darah aku. Haramkan neraka. Allah haramkan neraka bagi seorang yang darahnya telah bercampur dengan darah aku. Dan sehingga Nabi bila duduk saja, bila Malik bin Sinan lalu, Nabi bisik, kamu nak tengok ada orang yang telah darahnya bercampur dengan darah aku dan dia diharamkan daripada neraka. Nabi kata, itulah orang tu. Orang tunjuk pada Malik bin Sinan, ayahanda kepada Abi Sa'id. Sa'ad nama dia. Abi Sa'id Al-Khudri, ayah dia Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya baca terjemahan lah, panjang ni. Pada zaman dahulu ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia telah mencari-cari orang yang paling alim di negeri itu, maka ia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Ia pun lantas datang kepada sang pendeta dan menceritakan bahawasanya dia telah membunuh 99 orang, maka apakah masih bisa diterima taubatnya? Kemudian sang pendeta itu mengatakan bahawa taubatnya tidak akan bisa diterima. Lantas orang itu membunuh sang pendeta tadi, maka genap sudah orang yang dibunuhnya sebanyak 100 orang. Ia mencari-cari lagi orang yang paling alim di negeri itu, maka ia ditunjukkan kepada seorang yang sangat alim. Kemudian ia menceritakan bahawa ia telah membunuh 100 orang. Maka apakah masih bisa diterima taubatnya? Orang yang sangat alim itu menjawab, ya, masih bisa. Siapakah yang akan menghalanginya untuk bertaubat? Maksudnya tak ada orang yang boleh halang engkau untuk bertaubat. Mesti Allah terima. Pergilah daerah sana, kerana penduduk daerah sana itu sama menyembah kepada Allah Ta'ala, maka sembahlah Allah bersama-sama dengan mereka. Dan jangan engkau kembali lagi ke kampung halamanmu, kerana perkampunganmu ini adalah daerah hitam.
Jadi yang pertama sekali, dia jenayah dia besar. Seolah gambaran Allah tak terima dah taubatnya, gambaran orang awam. Memang membunuh satu jiwa manusia adalah dosa yang sangat dahsyat, melebihi dosa-dosa besar yang lain. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Surah An-Nisa. Siapa yang bunuh satu jiwa mukmin, orang Islam, muta'ammidan, dengan cara sengaja. Sengaja bunuh, fajaza'u, balasannya neraka Jahannam selama-lamanya. Khalidan, Allah sebut. Khalidan selama-lamanya. Khilaf di kalangan ulama, dia ni dikira tak Islam ke? Pasal neraka selama-lamanya. Kan? Sebagian ulama kata tidak, dia tetap masih Islam kalau Islam dia masih sah. Dia masih Islam. Cuma azabnya neraka lama. Selamanya. Sehingga bila? Sehingga rahmat Allah lah, terpulang pada Allah. Kalau yang lain mungkin ada azab satu waktu semayang 80 satu hukup kena azab. 80 hukup sama dengan 80 tahun satu waktu. 80 tahun hitungan akhirat. Tu ada had dia. Buat ni jenayah ni ada had ni, berapa tahun. Tapi untuk bunuh tak ada. Sampai Allah rasa kesian, Allah ampun, baru bebas. Kan? Tapi disebut khalidan, kekal selamanya. Termasuk orang yang membantu pembunuhan walaupun syatri kalimah, kata Nabi. Walaupun dia tolong orang membunuh hanya separuh perkataan. Satu perkataan memang samalah dosa dia. Separuh perkataan macam mana separuh perkataan? Bu tak jadi. Tak faham. No tak jadi ke? Yes. Yes satu kataan kan? Bos, macam mana boleh bos? Itu je. Bantuan yang tu, ataupun dengan mungkin dengan kerlipan mata. Mana orang ni orang nak bunuh? Kan? Buat isyaratnya. Terlibat dosa sama. Na'udzubillah. Sebab tu kalau dalam keadaan situasi bunuh, lebih baik bohong daripada lurih bendui. Dia cakap betul. Wajib berbohong kalau terlibat dengan bunuh. Maksudnya bukanlah yang jenayah nak bunuh, kecuali lah dia bunuh kerana dia dia dilaksanakan hukuman bunuh, itu lain. Memang berhak untuk membunuh. Tapi dia bunuh dengan jenayah, bersifat jenayah. Itu baru satu ni 99. Terkejut si pendeta tu, dia kata tak ada, Allah tak akan ampun. Ini yang pertama, tidak kadang ada ilmu tapi tak ada cerdik. Ilmu banyak. Pendeta tu kira alim zaman tu, tapi tak ada cerdiknya. Sebab tu pendakwah ni kena, yalah, mudah-mudahan diberi cerdiknya kan. Walaupun ilmu tak banyak. Jangan kadang-kadang ada tempat yang kita cakap lurus membahayakan, lebih baik jangan. Ya? Ada ketikanya lah. Macam ni, nampak macam Allah tak ampun dosa dia dah, tapi memang jawapan dia salah. Dia kata Allah takkan ampun. Ala kulli hal, bila dia bertindak tak cerdiknya, maka akhirnya dia pun kena mudarat juga, menyebabkan orang akan semakin buat jenayahnya. Maka akhirnya jumpa dengan seorang lagi, walaupun dah 100 orang, tetap memberi harapan. Maka menunjukkan bahawa kepada kita wajib bagi harapan pada orang yang buat dosa besar macam mana pun. Jangan letak tak ada harapan tu. Engkau ni dah lah berzina, minum arak, bunuh, curi, rompak, memang neraka selama-lamanya. Tak ada harapan dengan kau ni. Jangan. Itu berdosa bagi kita. Lebih-lebih lagi ketika saat orang tu nak sakit tenat, nak mati, yang tu dia dosa tak pernah semayang pun, selagi dia ada syahadah Islam, kita bagi harapan di syurga. InsyaAllah. Taubat ikut saya taubat. Astaghfirullahalazim. La ilaha asyhadu an la ilallah, syahadah dan sebagainya. InsyaAllah Allah ampun dosa. Allah tempatkan engkau bersama orang-orang yang dimaafkan, diampun dalam syurga insya-Allah. Supaya dia ada harapan, husnuzan pada Allah. Ini kewajiban kita. Jangan letak, oh tak ada harapan lah engkau, itu tak boleh. Dan lelaki tu masih, kenapa dia mudah diterima taubat? Kerana ada keinginan nak, dia rasa bersalah dan keinginan nak bersihkan. Ini wajib bagi kita. Kalau orang terlibat dengan dosa, tak pernah ada rasa bersalah. Tak ada apalah, beres benda ni, senang je.
Kalau gitu harapan dia, Allah lagi payah nak padam dosanya, dan takkan terpadam dosa dia. Kalau dia rasa bersalah, sehingga ada hadis yang Nabi sebut, kalau orang tu berzina, iman dia tercabut macam baju tercabut. Macam kita buka baju tu, iman tu terkeluar dah. Dia tengah berzina. Kalau selepas berzina dia menyesal balik, tanda iman tu masuk balik. Iman tu masuk balik. Kalau tak menyesal, rasa happy, seronok, tak ada lah rasa bersalah, seolah macam buang baju tinggal tak pakai langsung dah. Iman tu dah terkeluar habis. Mati tu takut terkeluar iman. Jadi rasa bersalah ni penting. Kita kena rasa bersalah, menyesal. Itu syarat bertaubat. An-nadam tu salah satu syarat bertaubat. Ada menyesal, ada rasa bersalah, ada nak baiki tu kena ada. Azam, ada azam. Dia 3 syarat kan. An-nadam, iqla', al-azam. Azam ni nak berazam lah Melayu kita pun. Berazam tak nak buat lagi dah. Nak baiki, nak padam kesalahan dan tak nak ulang balik. Jadi benda tu kena ada, baru Allah terima taubat. Jadi, dan kenapa ni sebab bawah tu ada nanti kita ambil pengajaran dulu apa yang kita dah baca tadi. Kenapa lelaki tu suruh pergi sana, pergi kampung tu, bertaubat sana? Tak boleh bertaubat sekarang ni. Ada sebab, kerana bila orang dah biasa buat maksiat di tempat ni, maka tempat ni dia kata daerah hitam tu. Dia taubat bolehlah sehari 2. Lepas itu dia akan kenang balik, dia akan balik semula. Selalunya macam tu. Jadi orang yang dosanya sangat dahsyat, dia perlu persekitaran yang kuat untuk membantu dia untuk bersihkan dia daripada dosa tu. Kalau dia duduk kampung juga, dia seorang bertaubat, keliling member lama-lama juga, lama-lama kembali balik. Macam penagih dadah dan sebagainya. Dia kena keluar. Ambil persekitaran yang baik, supaya persekitaran tu penting. Jadi kita juga kena cari persekitaran yang baik. Kawan-kawan, orang-orang yang kita berhubung, tanya khabar, semuanya orang yang baik. Itu memberi semangat, kekuatan kepada kita. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa Allah suruh pergi dakwah Fir'aun. Dia kata, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Boleh tak? Ya Allah, engkau lantik seorang yang boleh jadi orang yang kuat aku. Orang kanan kuat aku. Harun akhi, Harun lah orangnya, saudara aku ni. Pasal apa? Dia minta untuk ada orang kuat ni. Kai nusabbihaka katsira, supaya aku dapat bertasbih banyak-banyak pada engkau. Wa nadhkuraka katsira, aku boleh berzikir kuat-kuat, maksudnya banyak berzikir, beri kuatan kepada aku bila ada kawan. Jadi kadang-kadang kita mudah sangat kita kata engkau ni, kadang kita pun rasa kat masjid kita rajin buat semayang, sunat tu, sunat qabliyah, ba'diyah, balik rumah jadi malas. Bukan kerana tak ikhlas, jangan tuduh tak ikhlas lah tu. Nah, persekitaran. Bila tengok orang bangun, kita jadi semangat nak buat. Itu persekitaran, bukan kerana tak ikhlas. Tapi bila balik ni kita seorang nak lawan dengan syaitan keliling ni, kan? Sukar sikit lah. Jadi itulah perlu pada semangat kawan yang baik. Suhbatul akhyar ni penting. Dan dikatakan tempat yang dia suruh pergi itu bukan dekat, jauh, di Busra. Dia cerita ni di Palestin, suruh pergi ke Busra, Syam. Perjalanan hampir 100 hingga 100 lebih kilometer. Maka pergilah orang itu setelah menempuh jarak kira-kira setengah perjalanan, hampir setengah. Maka mati dia, mati tengah jalan. Tak sempat bertaubat pun. Tak sempat pun. Kemudian bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat seksa, malaikat azab. Malaikat azab nak tangkap, humban dalam neraka. Malaikat rahmat kata, jangan, tu aku punya, tu klien aku, tak boleh ambil. Tengkar. Malaikat rahmat berkata, ia telah berangkat untuk benar-benar bertaubat. Tu ada keinginan. Ni masuk juga, boleh masuk dalam bab niat. Nak buat, tapi belum dapat, Allah dah ambil kira buat. Sebab ada niat nak buat tu. Ni dia nak pergi bertaubat, tapi tak pun bertaubat lagi, tak bertaubat lagi, baru separuh jalan, mati. Malaikat rahmat kata, aku punya orang, ni klien aku ni. Sebab dia dah ada keinginan nak buat benda yang baik.
azam tu dah ada, niat tu dah ada. Tu sangat kuat amalan niat. Sangat kuat amalan niat. Kita kena memanfaatkan amalan niat. Banyak orang tak guna amalan niat ni, tak manfaatkan. Nak buat tu, nak buat ni, kena ada azam dan niat. Ia telah berangkat ni, dia tolak sana tu, dia ada niat nak bertaubat dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati kepada Allah. Tawakal pada Allah, serah pada Allah Ta'ala, minta dorongan daripada Allah, hidayah daripada Allah dan sebagainya. Malaikat azab pula kata, sungguhnya ia belum bertaubat pun. Malaikat azab kata, dia tak bertaubat pun dan tak buat baik apa pun, bunuh dah, bunuh 100 orang, takkan nak masuk syurga. Lantas datanglah seorang malaikat, maksudnya malaikat tu datang jadi diutus oleh Allah dalam rupa bentuk manusia. Maka kedua malaikat itu menjadikannya sebagai hakim. Allah hantar tu, malaikat ni Allah hantar jadi pengadil. Maka berkatalah malaikat yang dalam bentuk manusia itu, ukur olehmu 2 daerah. Maka kepada daerah yang lebih dekat itulah ketentuan nasibnya. Maksudnya siapa yang jarak pendek menang kes. Malaikat azab kata dia dah bunuh 100 orang dengan tempat mati. Kalau itu dekat, menang malaikat azab. Malaikat rahmat kata dia dah bertolak baik ni, nak pergi tempat baik. Tempat baik dengan tempat mati, jarak berapa? Kalau itu pendek, menang kes malaikat rahmat. Ukur je kan? Tengok apa ada hadis yang sebutnya. Mereka mengukur, kemudian mereka mendapati daerah yang dituju itu lebih dekat, menang kes malaikat rahmat. Maka orang itu dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat, dibawa roh dia tu ke dalam syurga. Pada riwayat lain dalam kitab As-Sahih dikatakan ia telah dekat sejengkal, menang kes sejengkalnya. Itu pun asal usul mati orang tu ni kira sana, belah malaikat azab. Belah malaikat azab. Kalau waktu tu tak bertengkar, ukur-ukur memang dah menang malaikat azab dah. Tapi Allah perintah pada bumi. Allah suruh bumi. Ni dalam hadis ni. Pada riwayat lain juga disebut, dikatakan kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada daerah hitam supaya bawa mayat tu pergi jauh. Dia dekat, patut menang ke dia, tapi Allah suruh bawa jauh, pergi jarak jauh. Dan merintahkan kepada daerah yang baik ni supaya pendek-pendekkan jarak, bagi jadi jarak pendek, nak bagi menang juga kawan ni masuk syurga kan? Itu rahmat Allah Ta'ala. Sebab ada kesungguhan, ada taubat, keinginan nak taubat walaupun belum. Tapi bukan hadis ni nak bagi kesempatan pada orang buat maksiat. Oh Ustaz, dia bunuh 100, apa sangatnya saya mencuri RM100 je, tak apalah buat lagi RM200 pula kan. Tak apalah, ujung-ujung saya bertaubat lah buat macam ni, nak bertaubat, nak bertaubat, nak bertaubat, nak bertaubat. Itu main-main. Main-main. Allah tahu orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang main-main. Allah boleh menilai benda tu. Jangan kita nak main-main. Ini orang ni bersungguh-sungguh nak bertaubat. Supaya mendekat dan menyuruh supaya malaikat itu mengukurnya, kemudian mereka mendapati daerah yang baik itu sejengkal lebih dekat. Maka diampunilah dosa dia, syurga dia. Pada riwayat yang lain disebutkan Allah menyederongkan hatinya untuk menuju. Jadi Allah bila nak terima taubat, Allah akan bagi dia rasa gelisah dengan perbuatan maksiat. Dia gelisah, tak senang, dia nak cari je tempat yang baik. Itu tanda Allah sayang dia. Ada orang yang hidupnya banyak dengan maksiat kan, dosa, tapi hujung-hujungnya Allah selamatkan dengan taubat dia. Tapi bukan Allah sengaja buat, ada sebab. Ada orang, na'udzubillah, lagi menakutkan kita, hidup awalnya dengan penuh amal soleh, tapi penghujungnya mati dengan su'il khatimah, azab. Mesti ada sebab, bukan Allah zalim, tak. Antara sebab benda yang boleh, contoh saya duduk tengok lampu ni, nak menyala lampu ni banyak switch, pak 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 pak, nak mikrofon lagi, apa lagi kan, aircon lagi, AJK kena main round tang barulah kita boleh masuk, bagi menyala terang, semua boleh function kan. Kalau nak padam dia, bagi padam serentak, bukan padam satu-satu, serentak sekali seminitnya.
Kita pergi kat sui besar tu, pum, habis semua. Kan? Tu nak sebutnya. Kadang amalan kita ni nak dapat cahaya bukan senang. Sembahyang kena 5 waktu sehari. Khusyuk pula. Wuduk lagi sempurna. Lepas itu kena banyak sedekah. Kena puasa sunat-sunat lagi. Kena buat tu, buat ni, taat suami lagi. Bakti pada anak-anak lagi. Gitu, gini, gitu. Banyak benda nak kena buat. Tapi kalau nak padam, satu switch boleh padam semua. Apa dia? Mungkin terlibat zalim, pum, terpadam semua. Mungkin terlibat putus silaturahim, derhaka ibu, satu benda tu, habis, blackout habis. Habis semua. Blackout. Ya. Ataupun syirik, derhaka ibu, ini switch utama yang tak boleh kacau ni. Kacau ini blackout habis semua. Derhaka, putus silaturahim sama kerabat terdekat. Lagi bermusuh dengan wali Allah. Sehingga Allah isytihar perang. Jadi benda ni kena satu switch tu, shot habis semua. Lampu sembahyang kita terpadam, lampu puasa kita blackout habis, tak boleh guna. Kan? Dan boleh jadi yang gelap tadi pasang satu switch, pum, cahaya semua. Tadilah bila dah meninggikan syiar Allah, syahid, antaranya lah kita sebut syahid, mati syahid, mati dalam keadaan saleh, nak bertaubat, ingin nak bertaubat, mengharap balasan Allah, cari supaya Allah ampun dosa. Ini mungkin yang gelap-gelap tadi cahaya terus, membantu syiar Islam, maka itu antaranya. Jadi mungkin ada kebaikan daripada lelaki ini, tak dicerita sebelumnya, tapi yang nampak jelas apa dia? Penghormatannya kepada orang saleh. Sayang orang saleh, hormat orang saleh. Mana yang kedua tu, yang menasihat dia, tanya elok kat mana, sana taat, dia pun buat. Hormatnya kepada orang saleh, mungkin itu jadi sebab Allah pilih dia mati sehingga masuk syurga. Kalau nak ikut dia mati, kes menang malaikat azab, kan, pendek sana jarak dia. Tapi Allah selamatkan dia. So bumi bagi bawa pergi, bagi jadi jauh, menang kau Nuh. Sebab apa? Mungkin ada sebab dalam hadisnya yang jelasnya, kerana salehnya, taatnya kepada orang yang baik tadi ni, orang saleh. Mungkin dia di kalangan wali Allah, maka dia taat pada wali Allah, dia berbakti dengan baik, maka selamatnya, Allah selamatkan dia. Jadi itulah kuasa taubat. Maka wajiblah kita bertaubat seperti Nabi kata, aku ni setiap hari bertaubat 70 kali, istighfar dan taubat. Taubat pada Allah Ta'ala. Jadi taubat ni ada taubat yang khusus, ada taubat umum. Taubat umum, ya Allah ampunlah segala dosa aku bertaubat padanya. Taubat takkan kembali pada semua dosa, itu umum. Tapi kalaulah kita ingat dosa yang khusus, mungkin seorang tu pernah terlibat zina ke, dia bertaubat, ya Allah aku pernah buat ni, padamlah dosaku, aku bertaubat pada Engkau ya Allah. Itu lagi bagus, satu-satu yang kita ingat. Kalau tak ingat tu, kita umumlah bertaubat segala dosa besar aku. Dan taubat ni, kalau kita teringat dengan satu dosa yang kita buat tadi ataupun semalam dan sebagainya, maka wajib segera yang mungkin. Sehingga dikatakan kalau dia melepasi beberapa hari, itu dah terlibat dosa bertambah-tambah. Saham dosa tu makin naik. Kerana dia melewatkan taubat. Sedangkan taubat ni Allah suruh perintah taubat segera. Wasari'u ila maghfiratin. Cepat-cepat kamu cari keampunan Allah. Segerakan. Kenapa kata lebih pada hari? Sebab ada hadis kursi yang Allah kata, wahai hamba-Ku yang bermaksiat di siang hari, aku menanti di malam hari untuk kamu bertaubat. Wahai hamba-Ku yang berdosa malam hari, aku menanti di siang hari untuk kamu bertaubat. Jadi kalau melepasi satu hari, berarti dosa kita dah semakin bertambah. Allah duk nanti, kita tak buat pun, kan? Tak bertaubat pun, dah lepas satu hari, dua hari, dah macam orang yang derhaka kepada bertaubat. Maka wajiblah kita bertaubat setiap hari. Sampai beratus pun tak apa, kan? Seperti dalam istighfar kita ada wa atubu ilaih, aku bertobat pada Engkau, itu taubat yang umum. Okey, satunya hadis yang ke-9 ni pun panjang ceritanya. Tak apa, kita baca sikit. Kisah Ka'ab bin Malik ni riwayat daripada anaknya Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik,
Sayyidina Ka'ab bin Malik ni sahabat Nabi. Dua-dua ni dia adalah panglima Ka'ab radhiyallahu anhu daripada anaknya ketika ia buta. Oh, ni cerita lah masa dia dah tua, Ka'ab dah tua, buta dah. Dia cerita balik kisah dia dengan Nabi SAW. Di mana dia berkata, saya mendengar Ka'ab bin Malik, ayah dia, menceritakan tentang peristiwa tertinggalnya dari Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Di mana Ka'ab berkata, saya tak pernah tertinggal daripada Rasulullah SAW dalam salah satu peperangan pun kecuali dalam perang Tabuk. Maksudnya sejak dia masuk Islam, dia tak pernah tak ikut Nabi dalam perang. Kecuali yang Tabuk ni je. Ini kes dia menyesal ni. Perang Tabuk, Tabuk ni nama tempat di utara Saudi yang dekat-dekat dengan sempadan Jordan. Jarak daripada Madinah lebih kurang 600, lebih pada 600 hingga ke 700 km. Bayangkan, ni perang yang paling jauh Nabi ikut. Nabi sertai. Dan nak perang pula dengan tentera Rom. Tentera Rom, center dia, HQ dia waktu tu di Jordan. Jordan sekarang lah. Kan? Jadi dekatlah dia orang, hanya berapa puluh kilometer. Nabi datang 700 kilometer. Ya. Jadi, dan peperangan Tabuk lah peperangan yang paling sulit. Satu, jauh. Yang kedua, masih penat baru balik Mekah. Nabi baru balik Mekah, perang pembukaan kota Mekah. Lepas itu perang Hunain di Mekah. Balik-balik Nabi ajak pergi perang Tabuk. Penat tak sudah hari. Dan yang ketiga, sulitnya, iaitu pokok kurma ni baru nak masak untuk potong tuai dia. Tunggu sikit lah, berapa hari lah, seminggu lagi lah. Tapi Nabi ajak pergi perang juga, tak dan nak ambil. Ini ujian untuk orang beriman. Sampai orang munafik tak sanggup pergi. Dan dia mempengaruhi beberapa orang yang lain untuk jangan tak pergi, nanti siapa nak potong kurma ni? Kan? Siapa nak jaga ni? Macam-macam. Tapi Ka'ab bin Malik tak termasuk dalam munafik. Yang tak ikut serta ni bukan dia seorang. Yang tidak ada alasan uzur, 3 orang. Akan disebut nama di sini. Yang tidak ada alasan, munafik. Ataupun yang Nabi larang pergi adalah Sayyidina Ali. Nabi tak pergi. Sebab Sayyidina Ali kena jaga Madinah. Sayyidina Ali menangis, tak boleh pergi. Ya Rasulullah, takkan kau nak tinggal aku dengan orang perempuan, dengan orang munafik kat Madinah ni? Rasulullah pujuk dia. So kata, wahai Ali, kau tak nakkah kedudukan engkau dengan aku seolah-olah Harun dengan Musa? Kan Nabi Harun duduk jaga masyarakat Bani Israel, Nabi Musa naik munajat atas bukit. Jadi Nabi Harun duduk dengan masyarakat. Barulah Sayyidina Ali tenang, tak apalah, dia boleh duduk. Dan sahabat yang tak ada kenderaan, Nabi tak bagi ikut. Sahabat tak ada kenderaan. Dalam surah Taubah cerita, dia orang balik menangis. Pergi kepada Rasulullah, kami nak pergi perang Tabuk. Rasulullah kata, ada kenderaan? Tak ada. Tak ada kuda, tak ada unta. Yang lain dah penuh ada kenderaan. Nabi kata, tak boleh pergi, jauh. Balik menangis. Kerana tak dapat ikut serta Nabi SAW. Maka, beberapa golongan ni, yang pertama tadi, sahabat dia, orang munafik memanglah dia dosa derhaka pada Nabi. Yang kedua, Sayyidina Ali dapat pahala kerana dia diperintah oleh Nabi SAW. Yang sahabat tak dapat pergi kerana tak ada kenderaan. Pahala mereka telah lengkap. Macam dah pergi perang balik. Sebab apa? Sebab ada niat nak pergi, tapi ada uzur, tak ada kenderaan. Nabi tak bagi pergi, pahala lengkap. Allah bayar dah pahala dia. Orang munafik, na'udzubillah lah. Jadi Ka'ab bin Malik ni, dia bukan orang munafik, tapi dia berbelah bagi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Itu cerita dia dalam perang Tabuk, di mana Ka'ab berkata, saya tidak pernah tertinggal daripada Rasulullah SAW dalam satu perangan pun kecuali dalam perang Tabuk. Hanya saja saya tertinggal dalam perang Badar. Perang Badar lain, tak pergi perang Badar tak berdosa. Sebab perang Badar bukan niat nak pergi perang. Perang Badar berlaku perang secara tiba-tiba. Perancangannya nak pergi rampas harta daripada Abu Sufyan yang lalu nak pergi Syam. Lalu ke Madinah, sahabat nak pergi sekat, nak ambil balik harta yang Abu Sufyan curi. Tiba-tiba tak jadi, Abu Sufyan dah pergi jalan lain. Akhirnya
Tentera Mekah datang perang. Jadi dia orang tak siap perang. Banyak sahabat yang tak ikut serta menyesal, tapi tak berdosa. Sebab bukan perancangan nak pergi perang. Namun tidak ada seorang pun yang disalahkan waktu tertinggal dalam perang Badar, tak disalah oleh Nabi SAW. Kerana Rasulullah SAW keluar hanya untuk menghalang kafilah Quraisy. Namun Allah Ta'ala mempertemukan mereka dengan musuh tanpa terduga sebelumnya. Saya telah menyaksikan bersama dengan Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Jadi malam Aqabah ni orang Madinah 12 orang. Dia termasuk Bai'atul Aqabah yang pertama. 12 orang Madinah terawal masuk Islam. Aqabah di mana? Aqabah di mana? Aqabah tak kenal dah, tak tahu dah Aqabah di mana ya. Padahal ada hajah-hajah ramai ni. Untuk buat haji tu dekat Aqabah lah tu. Kita melontar tu kan. Jamrat Ula, Jamrat Wusta, dulu nama Jamrat Aqabah. Itulah Aqabah. Di situ ada bukit-bukit kecil namanya Aqabah. Kalau perasan, tempat melontar sekarang tak orang nak perasan sangat. Sebab kita melontar tempat tinggi. Bawah sana tu ada Masjid Bai'ah, tempat dia masuk Islam ni. 12 orang sahabat Nabi masuk Islam. Masjid Bai'ah dia sebut. Ada lagi masjid tu. Kecil je, besar dewan ni je. Kan? Jadi itulah tempat Aqabah. Dia orang datang senyap-senyap. Waktu gelap-gelap Nabi keluar pergi situ. Jumpa dengan dia orang, ajar Islam 12 orang. Tahun pertama iaitu 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Itu tahun pertama Aqabah. Aqabah pertama. Tahun depan 12 orang balik, bawa main musim haji juga, dah jadi 70 orang. Itu dia panggil Aqabah kedua. Iaitu 2 tahun sebelum hijrah. Lepas itu tahun nextnya baru Nabi keluar pergi Madinah, hijrah. Jadi Aqabah, peristiwa Bai'atul Aqabah ni ada 2 kali. Dia termasuk orang yang awal-awal masuk Islam yang 12 orang tu. Dan saya tidak senang kalau malam Aqabah itu dipersamakan dengan seperti perang Badar, walaupun perang Badar itu banyak disebut-sebut orang. Kemudian cerita dia lah tentang tertinggalanku daripada Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Dia balik nak cerita hal Tabuk ni. Iaitu bahawasanya saya belum pernah merasa lebih berat, lebih kuat dan lebih mampu sebagaimana keadaan saya waktu tertinggal, yang ni tak ikut dalam perang Tabuk. Maksudnya dia ni dulunya dia ada seekor kuda je. Tapi dekat-dekat nak pergi perang Tabuk tu dia beli seekor lagi, ada 2 ekor kuda. Satu kuda tu yang dah tua. Ni kuda baru, cergas, kuat. Tapi dia kata heran kenapa hatiku berat nak pergi. Walaupun ikut kelengkapan lengkap lah. Kuda ada, semua ada. Demi Allah, sebelumnya saya tak pernah menyediakan 2 kenderaan untuk berperang, kecuali menjelang peperangan Tabuk ini. Dan sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW bila akan berperang, beliau menyamarkan dengan tujuan lain. Bila akan berperang, beliau menyamarkan dengan tujuan lain. Tak faham ayat dia pada ni. Tak apalah, kita baca dulu. Namun dalam perang Tabuk ini, Rasulullah SAW tidak menyamarkan. Maksudnya dalam perang lain tu Nabi jom ikut perang. Kadang-kadang tak. Macam dalam perang Uhud, Nabi tak bagi jawapan jom ikut, jom perang Uhud. Tapi Nabi hanya masuk rumah, pakai baju besi semua, terus jalan. Orang tanya pergi mana Rasulullah? Ikut je lah. Baru tahu sana nak pergi Uhud. Kan? Tapi dalam perang Tabuk, Nabi siap bagi tahu kita akan pergi ke Tabuk yang sekian jauh, yang kita akan perang dengan tentera Rom. Sekian. Orang dengar tentera Rom kuasa dunia besar waktu tu. Jadi bagi terang, akan berperang dalam musim yang sangat panas, cuaca sangat panas sebab kurma nak masak. Dan akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nabi bagi detail tu, maklumat. Perjalanan yang sangat jauh serta menghadapi musuh yang sangat besar, tentera Rom. Pergi dekat dengan dia orang. Dah dia orang kuasa hebat. Tentera ramai, ratusan ribu. Nabi pergi jalan jauh-jauh nak perang dengan dia orang. Kan? Oleh karenanya Rasulullah SAW menekankan perintahnya kepada kaum muslimin untuk benar-benar siap, bersungguh-sungguh dalam mereka berperang. Boleh menjelaskan kepada mereka tujuan yang sebenar
kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah SAW dalam perang itu sangat banyak sehingga tidak ada seorang penulis pun yang berkeinginan untuk mencatat nama-nama mereka. Masuk ramai. Ini peperangan yang paling ramai tentera Islam. Ka'ab mengatakan seandainya seorang berkehendak untuk tidak ikut dalam perang itu, ia pasti akan mengira bahawa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu daripada Allah Ta'ala yang menjelaskan hal itu. Maksudnya lintasan Ka'ab, tak apalah kalau aku seorang tak pergi pun, bukan Nabi perasan pun. Gitu. Kan ramai. Puluhan ribu yang ikut pergi. Jadi aku tak pergi pun Nabi tak perasan lah. Dia sangka macam tu. Kecuali kalau Allah turun wahyu, memang tahu jugalah. Rasulullah SAW melaksanakan perang Tabuk ini pada musim buah kurma. Sedangkan saya sebenarnya lebih cenderung untuk mengikuti perang. Hati macam nak pergi. Rasulullah SAW bersama kaum muslimin telah bersiap. Duk dengar dah Nabi dah siap. Lagi petang ni nak bertolak. Malam ni nak bertolak. Dia duk fikir lagi tu nak pergi tak pergi. Tapi hati macam nak pergi. Dan saya merencanakan esok sajalah, tak apalah. Dia kata tunda esoklah aku pergi sebab dia ada kuda laju. Kalau Nabi bertolak pun aku sempat pecut. Kemudian saya pulang tetapi saya belum juga mempersiapkan diri. Balik duk ingat esok nak pergi, esok nak pergi, esok nak pergi. Tapi sampai waktu esok, duk lagi duk kat rumah, relax je. Kan, nantilah, nantilah. Kan. Belum siap apa pun. Kan. Sekali serta saya berkata dalam hati, saya mampu untuk ikut perang kapan pun saya berkehendak. Maksudnya dia boleh pecut tadi ni. Akan tetapi keadaan semacam itu terus berlarut sehingga Rasulullah SAW bersama kaum muslimin supaya siap untuk berangkat. Nabi dah mula jalan. Tapi saya belum lagi terdorong untuk mengikutinya. Saya pulang tetapi saya belum juga mempersiapkan diri. Hal yang demikian itu berlarut-larut terus sehingga berangkatlah pasukan yang perang itu. Dan saya masih punya pendirian bahawa saya masih boleh mengejar pasukan itu. Tetapi alangkah celakanya diri saya kerana berbuat seperti itu. Maksudnya tak siap-siap juga, duduk tidur kat rumah, duduk diam kat rumah. Kemudian saya tidak bisa mengikuti perang. Dah lewat dah lama dah. Kalau pecut pun tak dan dah. Dia rasa macam tak apalah, tak pergi. Setelah Rasulullah SAW berangkat perang, saya merasa sedih. Dah rasa tak boleh nak kejar dah. Tiba-tiba rasa sedih, menyesal tak ikut. Merasa sedih sekali kalau keluar tidak mendapatkan seorang pun di antara kaum muslim. Masuk keluar rumah, tak nampak orang Islam dah. Nampak munafik. Orang perempuan. Yang orang macam dia yang tak munafik, tak ada dah, yang semua dah pergi. Saya hanya mendapat orang-orang munafik atau orang lemah yang memang diberi kemurahan oleh Allah, diberi rukhsah, kelonggaran tak pergi. Orang sakit, orang yang jaga orang sakit, termasuk orang yang tak ada kenderaan. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebut nama saya sehinggalah sampai di Tabuk. Kan? Sewaktu di Tabuk dan beliau sedang duduk-duduk bersama dengan kaum muslimin, beliau bertanya apa yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik. Tiba-tiba Nabi sebut nama dia. Dia duk ingat, Nabi tak ingat nama dia. Tiba-tiba Nabi tanya, agak apa yang Ka'ab bin Malik tak ada ni? Kenapa tak datang? Seorang lelaki bangun daripada Bani Salamah, berkata, wahai Rasulullah, macam dia nak peli sikit, macam nak kutuk sikit. Wahai Rasulullah, dia terhalang oleh kain mantelnya. Kain dia, Ka'ab ni orang kaya. Alah, tak datang tu, sayang dengan harta dia lah tu. Macam itulah peli. Bahasa peli sikit. Dan hanya melihat-lihat kain mantelnya. Kemudian Mu'adz bin Jabal bangun, marah kepada lelaki itu. Dia kata, jahat apa yang kau katakan. Tak baik kau cakap macam tu. Dia larang lelaki itu, jangan cakap macam tu. Demi Allah, wahai Rasulullah. Rasulullah tak komen apa, diam. Wahai Rasulullah, kami tidak mengenal Ka'ab bin Malik kecuali selalu berbuat baik. Backup balik. Ini kewajiban saudara Muslim. Kalau main seorang nak kutuk, dia tu, kita jangan cakap macam tu sekurang-kurangnya. Kalau tak boleh nak backup, kita sudahlah, kita bangun pergi tempat lain. Supaya tak terlibat dengan dosa mengumpat tu. Kecuali dia buat benda yang baik. Rasulullah SAW lantas terdiam. Kemudian tiba-tiba terlihat bayang seorang lelaki yang tidak begitu jelas, nampak kepulan habuk pasir datang. Terpengaruh dengan adanya Fata Morgana. Jauhlah, nampak daripada jauh datang. Maka Rasulullah SAW berkata, orang duk
orang lain sangka, oh mungkin tu Ka'ab ke tu. Tapi Rasulullah kata tidak. Rasulullah kata itulah Abu Khaismah, seorang sahabat yang lain. Benar-benar apa yang disabdakan oleh baginda, tiba-tiba daripada jauh Nabi boleh tahu itu Abu Khaismah, bukan Ka'ab. Sampai dekat betul Abu Khaismah tu. Benar-benar apa yang disabdakan oleh baginda, di mana yang datang adalah Abu Khaismah Al-Ansari radhiyallahu anhu, iaitu seorang yang pernah bersedekah satu sok. Ini kisah dia ni. Kisah sedekah satu genggam tangannya. Sehingga turun ayat Quran backup dia. Ketika nak pergi perang Tabuk, Nabi iklankan untuk catuan ataupun barang sedekah. Sebab kurma tak cukup, barang makanan tak cukup. Nak pergi jauh, kurma tak petik lagi. Jadi Nabi iklankan untuk buat sedekah. Datanglah Abu Bakar, Omar datang banyak. Nabi tanya, kau bawa banyaknya apa kau tinggal untuk rumah kau? Tinggal separuh ya Rasulullah, ni separuh bawa mai. Omar ni dia selalu nak berlumba dengan Abu Bakar. Abu Bakar datang banyak juga. Nabi tanya, kau bawa apa ni? Banyak sangat. Apa yang kau tinggal? Dah aku tinggal Allah dan Rasul. Habis 100% dia bawa mai. Omar kata, demi Allah aku sampai bila-bila tak boleh lawan dengan Abu Bakar. Kan? Jadi berlumba ni boleh dalam hal kebaikan, berlumba. Jadi datang pula Osman bin Affan, lagilah dahsyat, lagi banyak mengalahi semua. 12 ekor unta load penuh barang. Kan? 12 ke banyak lebih? Bukan 12, 70 ekor unta. 70 ekor unta bawa Sayyidina Osman bin Affan. Sampai Rasulullah dengar, tengok Sayyidina Osman bawa banyak, Rasulullah kata, ya Allah, engkau jangan bagi apa-apa kemudaratan akhirat pada Sayyidina Osman ni. Takkan kena sikit sakit pun, nak mati pun takkan sakit. Tak ada apa mudarat dah. Sebab aku dah reda dengan Osman, ya Allah redalah pada Osman. Kerana dia sumbangan dia banyak sangat. Jadi itu kadang-kadang orang ni syurganya melalui harta. Dia tak nampak pun alimnya, tak nampak pun banyak amalnya, tapi dengan harta tu syurga dia mungkin lebih besar, lebih laju. Datang pula orang lain, sekian banyak. Jadi ada Abu Khaismah ni, dia miskin. Dia kerja pergi kebun orang, pagi sampai petang, dapat upah kurma, baliklah. Dia pun teringatlah, dapatlah upah segenggam tu, dah petang dah. Inilah makanan isteri malam ni, anak-anak dia semua. Ni yang dia bawa ni. Bawa balik, nampak orang sibuk-sibuk kat Masjid Nabawi. Tanya, apa siapa ni? Ada apa ni? Dia bagi tahu Rasulullah nak kumpulkan harta, nak pergi perang. Maka dia pun, dia tengok kurma ni, isteri nak makan. Sumbangan Rasulullah. Akhirnya dia pergi lungguk segenggam tu. Kan? Orang munafik kutuk. Masa Osman bawa mai dah kutuk dah. Osman ni berlagak nak tunjuk kaya lah tu. Kan? Komen. Kita mulut jahat ni, Allah. Ni munafik punya mulut. Dia berlagak nak tunjuk hebat ni tu. Kan? Mai Abu Khaismah longguk banyak tu. Engkau nak bagi banyak ni. Tak payahlah. Benda kurma buruk punya ni, segenggam je, tak payahlah. Hina Abu Khaismah. Masa dia hina Sayyidina Osman, Allah tak turun pun ayat backup Sayyidina Osman. Tahu dah Sayyidina Osman ni orang yang kuat iman dia. Bila menghina Abu Khaismah, Allah turun ayat Al-Quran. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Mereka menghina dia, Allah akan hina dia, mereka yang menghina tadi, sehina-hinanya mereka akan kena azab yang pedih. Allah backup Abu Khaismah. Mulianya dia kerana keikhlasan dia, walaupun sikit tapi nak sumbang untuk jihad fi sabilillah. Jadi dia pun daftar diri nak pergi. Kuda tak ada. Nabi nak pergi dah. Maka Nabi kata, wahai Abu Khaismah, macam inilah, engkau pergi pada seorang tu yang sedang sakit. Dia dah siap kenderaan semua nak pergi perang, tiba-tiba dia sakit, Nabi tak bagi dia ikut. Jadi dia adalah kuda dia semua. Engkau kin salamkan aku pada dia dan bagi tahu aku suruh engkau ambil kelengkapan dia untuk pergi perang. Jadi Abu Khaismah pergi jalan kaki, makan masa Nabi dah bertolak. Tu Abu Khaismah lambat sampai. Jadi Abu Khaismah ni pergilah pada lelaki tersebut, bagi tahu Rasulullah sampaikan salam. Dia melompat daripada sakitnya, Rasulullah sampaikan salam pada aku. Bangun duduk tegak. Seronok, gembira sangat. Tapi dia ingat Nabi dah tak bagi dia pergi, dia tak maulah, mungkin ada hikmahnya. Dia Nabi pesan suruh ambil kelengkapan dia. Dia punya barang kelengkapan, kuda, barang senjata semuanya, dan bekalan makanan dia, makanan isteri yang dia tinggalkan. Maksudnya yang dia nak bawa,
dan adalah makanan dia nak tinggal. Bila dia kata Rasulullah minta barang bekalan tu, dia ambil semua. Yang untuk isteri dia pun dia bagi semua, dia ambil semua. Semangat nak bagi habis, tak kisah pun. Sebab itu tunai hajat Nabi SAW, khidmat untuk Rasulullah SAW. Jadi Abu Khaythmah bawa dengan bangga, tapi dia lambat sikit sampai. Sebab tu Nabi kata tu Abu Khaythmah. Sewaktu dicela oleh orang munafik, Ka'ab berkata lagi, setelah ada berita bahawa Rasulullah SAW telah datang dari Tabuk, maka datanglah kesedihanku. Jadi Ka'ab rasa, bila ada cerita Nabi pergi Tabuk, dia jadi rasa sedih pasal dia tak ikut ni. Saya hampir saja berdusta untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada diriku, kerana saya ingin menghindari kemungkaran beliau, dan saya sudah berusaha untuk mendapat pendapat seluruh keluargaku dalam mencari alasan. Jadi duk fikir ni, nak bagi alasan apa Nabi balik nanti, macam mana nak cakap ni. Duk fikir macam nak buat alasan palsu, alasan sakit lah apa semua, fikir macam tu. Dia duk fikir nak bagi alasan, tak bagi alasan. Setelah ada mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah benar-benar datang, maka hilanglah segala kebatilanku. Jadi bila ni cerita pendek ceritanya, Nabi dah balik daripada perang tadi. Bila Nabi balik, dia duk fikir nak bagi alasan, tapi dah sampai di masjid, hilang dah. Aku tak berani dah tengok depan Nabi, aku tak berani cakap bohong, tak berani dah. Di mana saya kebatilan, maksudnya dia nak bohong tadi tak jadi dah. Kerana saya yakin bahawa saya pasti tidak akan selamat selama-lamanya, maka bagaimanapun juga saya harus mengatakan dengan sejujur. Dia kata kalau aku bohong pun tak akan selamat. Akhirnya dia ambil keputusan, cakap terus terang, tak nak cakap bohong. Ketika tu bila Nabi balik, duduk dalam masjid, jadi ramai orang munafik datang bagi alasan bohong. Ya Rasulullah, minta maaf, aku tak pergi perang Tabuk sebab ni sakit, isteri sakit, ni macam-macam alasan palsu, bohong. Semua orang tahulah munafik ni buat alasan, tapi Nabi tahu munafik ni buat alasan bohong, tapi Nabi tak larang, tak marah, tak denda. Nabi kata, baik, ya, gitu je. Jadi orang kawan-kawan Ka'ab ni duk bisik belakang, Ka'ab tunggu queue nak jumpa Nabi tu belakang. Dia kata, alah kau tengok tu, dia orang buat alasan, Nabi ya je tak marah, kau bagilah alasan apa pun. Jadi dia fikir nak bagi alasan, tak bagi alasan, nak bohong, tak bohong. Tapi akhirnya dia buat keputusan, kalau aku bohong tak akan selamat. Ni Nabi, bukan bohong kawan, bohong Rasulullah. Dan sudah pasti menjadi kebiasaan bila beliau datang dari berpergian, maksud bila Nabi balik musafir, beliau solat 2 rakaat di masjid, kemudian duduk berbincang dengan umat, duduk tanya khabar. Belum Nabi tak masuk rumah lagi, duduk di masjid tanya orang tu, bagi cerita-cerita, barulah akhirnya masuk ke rumah. Pada saat itu datanglah orang-orang yang tidak ikut perang untuk mengajukan alasan-alasan, dan jumlahnya ada 80 orang munafik tadi ni. Lebih serta mereka mengucapkan sumpah, berani sumpah, wallahi tak pergi sebab ni, bohong. Maka diterimalah alasan-alasan mereka. Nabi terima je, Nabi ya je, walaupun Nabi tahu dia orang bohong. Dan beliau memohonkan ampun buat mereka, dan masalah batin mereka beliau serahkan kepada Allah. Sewaktu saya menghadap beliau dan mengucap salam, beliau senyum sinis seraya bersabda, mari ke sini. Saya pun datang mendekati sehingga saya duduk di hadapan beliau. Beliau lantas bersabda kepada saya, baginda bersabda kepada saya, apa yang menyebabkan kamu tak ikut perang? Bukankah kamu telah mempersiapkan kenderaan? Semua dah lengkap, kenapa aku tak pergi? Terus dia menjawab, wahai Rasulullah SAW, demi Allah, seandainya saya duduk di hadapan penduduk dunia ini, tetapi bukan tuan yang saya hadapi, nescaya saya akan mengemukakan alasan untuk menyelamatkan. Maksud, kalau aku bukan berdepan dengan Rasulullah, pasti aku buat alasan palsu. Tapi ni demi Allah aku depan Rasulullah, tak ada cerita. Dia bagi tahu awal, menyelamatkan diri pada kemurkaannya. Kerana saya cukup bisa berdebat, maksudnya dia pandai kelbak nak hujah, nak buat cerita kelentong ni, terror. Itu bahasa kita lah. Tetapi demi Allah saya yakin seandainya saya berdusta kepada Tuan, yang mungkin Tuan meredainya, pada zahir macam Nabi terima ya je, kan? Dan menerima alasan saya, namun nanti Allah pasti akan memurkai saya melalui Tuan, lewat Tuan. Dan seandainya saya menceritakan apa yang sebenar terjadi pada diriku, nescaya Tuan akan menyayangkan diriku. Dia rasa macam tu. Tetapi saya masih tetap mengharapkan kemaafan dari Allah yang Maha Mulia,
lagi Maha Agung. Demi Allah, sungguhnya tidak ada alasan bagi saya, dan demi Allah sungguhnya saya, maksud tidak ada alasan nak tak pergi tu. Tak ada sebab. Dan saya merasa sangat kuat dan sangat mampu sewaktu saya nak ikut perang tu. Kalau nak pergi, lengkap semua. Baju besi, pedang semua ada. Kuda lengkap. Dan untuk itu bersama Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu katakan adalah satu kejujuran. Nabi akui kamu cakap yang benar. Nabi akui kamu cakap yang betul. Yang lain 80 orang beri alasan, Nabi ya aja. Kan? Kamu katakan adalah satu kejujuran. Pergilah kamu dan tunggu keputusan Allah tentang dirimu. Tengok apa kejujuran ni. Walaupun ada ujian untuk orang jujur. Selalu orang jujur ni akan kena dulu kan. Kena orang cari inilah. Orang nak kenakan dia dan sebagainya. Jadi ini pun Nabi, sehingga sejak tu Nabi pulau dia. Nabi isytiharkan jangan cakap pada mereka bertiga. Ada 2 orang kawan dia yang seumpama tu juga. Sewaktu saya pergi ikut oleh orang-orang Bani Salimah, saya berkata, demi Allah kami belum pernah mengetahui kamu berbuat salah sebelum ini. Kenapa kamu tidak minta maaf saja kepada Rasulullah? Sebagaimana orang lain yang tidak ikut perang juga minta maaf dengan mengajukan alasan yang membohong ni. Kalau Rasulullah SAW sudah memberi ampun kepada kamu, kesalahanmu akan diampun. Ni orang cakap, kenapa kau cakap betul pula? Kan? Ka'ab bin Malik berkata, demi Allah mereka selalu menyalahkan sikapku sehingga saya akan bermaksud untuk kembali kepada Rasulullah. Jadi saya macam nak berubah fikiran, nak pergi cerita pula alasan yang bohong. Dan akan mendustakan diriku sendiri. Tetapi kemudian saya bertanya kepada orang Bani Salimah, apakah ada seorang yang menerima keputusan seperti saya? Ada tak orang macam aku? Yang tak ada alasan tapi tak pergi perang. Mereka menjawab, ya ada 2 orang lagi yang mengatakan seperti apa yang kamu katakan. Dan kedua itu mendapat keputusan seperti keputusan yang diberikan padamu. Maksudnya Nabi pulau selama 50 hari sehingga turun keputusan Allah. Saya bertanya siapa mereka berdua itu. Mereka adalah Murarah bin Rabi'ah Al-Amiri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Jadi 2 orang ni sama macam dia. Tak ada alasan, cerita yang benar. Ka'ab bin Malik berkata, ketika mereka menyebut nama 2 orang yang saleh, yang keduanya itu ikut perang Badar. Dia orang 2 ni pernah ikut Badar, tapi Tabuk tak pergi. Dia tak pergi Badar. Jadi ada keistimewaan lain orang pergi Badar. Kerana orang yang pergi Badar, Nabi bagi keistimewaan, dia takkan dicatat dosa sampai bila-bila. Walaupun terlibat dosa, tapi Allah takkan catat. Hebat istimewanya orang Badar. Jadi dia orang berdua tak apalah, ada keistimewaan Badar. Aku ni tak ada Badar dan Tabuk pula tak pergi. Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk berkata-kata dengan salah seorang di antara mereka bertiga tidak ikut perang Tabuk. Maka orang-orang menjauhi. Sejak tu semua orang tak cakap. Dia bagi salam, orang tak jawab. Mereka jumpa pun takkan mula bagi salam. Sehingga dia kata, sempit dunia ni. Tak tahu dah nak buat apa, tertekan dia. Kehidupan dia tertekan dalam masa pemulauan 50 hari. Bayangkan 50 hari. Hampir 2 bulan. Sehingga seolah-olah saya terasing dan rasa-rasanya tidak betah lagi hidup di dunia ini. Kami bertiga dikucilkan selama 50 hari. Adapun kedua teman saya, mereka tetap tinggal di rumah dan menangis terus-menerus bertaubat. Jadi Nabi bagi sampaikan berita pada isteri masing-masing 3 orang ni supaya tinggalkan suami. Pulau. Kena pulau suami juga. Sampai isteri pun kena pulau suami. Ketika tu taat pada Rasulullah lebih utama pada taat suami. Pulau. Jadi 2 orang Murarah dengan Hilal tadi, sahabat yang kedua tiga tadi, yang kedua dan ketiga, isteri masing-masing pergi mengadu, ya Rasulullah, cik suami kami ni orang tua dah, tua bangka dah. Tambah sikit kan. Tak reti dah nak masak makan, nak urus pakaian pun tak reti. Kami nak kena buat semua. Jadi kalau tinggal habislah, dia tak boleh nak menguruskan diri sendiri. Boleh izin tak kami duduk di rumah juga? Akhirnya Nabi izinkan, tapi jangan bersama, jangan tidur sama. Urus rumah boleh. Kan? Lepas tu bila sampai berita tu pada Ka'ab, isteri Ka'ab ni minta, boleh tak aku nak pergi minta izin macam tu juga? Ka'ab kata jangan. Aku malu sebab aku orang muda.
Dia orang tua. Aku muda, aku boleh urus semua. Tak apalah kau dah Nabi suruh pulau, kau baliklah kampung. Duduk dengan mak bapak kamu. Tinggallah Ka'ab bersendirian di rumah. Saya adalah yang termuda dan terkuat antara ketiga orang itu. Saya tetap keluar dan ikut salat bersama. Dia datang masjid juga. Semayang berjemaah dengan Nabi. Tapi dia selalu semayang, kalau kiblat macam ni, ke belakang saya, imam duduk sini, dia selalu duduk belah kanan Nabi. Yang kanan kan? Soft semua macam tu, ngadap kiblat. Dia duduk sana. Supaya Nabi bila bagi salam, dia tahu Nabi lepas semayang, Nabi akan pusing ke situ. Sunnah Nabi. Jadi dia nak tengok muka Nabi supaya mata bertentang mata dengan Nabi SAW. Sama macam tu. Nak dapat tentang mata pun, Alhamdulillah. Tapi Nabi ni selalu tengok seorang. Mai giliran dia Nabi tunduk, tak tengok belah lain. Tak pandang ke dia. Allah, tertekan. Saya macam tu sekali, tekanan, ujian untuk orang beriman ni. Tadi bahkan pernah saya mendekati Rasulullah dan memberi salam kepada beliau di mana waktu itu beliau sedang duduk sehabis solat. Dalam hatiku kecilku timbul pertanyaan, apakah beliau berkenan membalas salam atau tidak. Dia cuba bagi salam pada Nabi. Kemudian saya langsung solat di depan beliau sambil melirik. Ketika saya sedang solat itu, beliau memandang diriku, dan bila saya melirik semula mata nak tengok mata Nabi, beliau membuang mukanya, maksudnya paling ke lain. Peristiwa ini demikian itu di mana kaum muslimin mengucilkan diriku, memulau. Maka pada satu sore saya menaiki dinding rumah Abu Qatadah. Abu Qatadah ni pakcik dia, sahabat Nabi. Jadi Abu Qatadah dalam kebun, dia pun pergilah ke Abu Qatadah, kat pakcik dia. Dia adalah saudara sepupu saya, dan dia adalah orang yang paling saya senangi. Kemudian saya mengucap salam kepadanya, tetapi demi Allah dia pun tak jawab salam. Dia pun laksanakan perintah Nabi, tak boleh jawab salam. Lantas saya berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, demi Allah saya ingin mendengar jawapan salam. Apakah kamu mengetahui bahawa saya tetap mencintai Rasulullah? Nak tahu engkau ni anggap aku munafik ke tak? Aku nak jawapan tu je. Sedihnya, kan? Aku nak tahu orang pandang aku munafik ke? Dia rasa macam tu. Abu Qatadah tidak mau jawab, diam, tak boleh jawab. Sebab Nabi suruh pulau. Maka saya duduk. Kemudian saya bertanya lagi kepadanya, tetapi dia tidak mahu menjawab. Kemudian saya duduk kembali dan saya bertanya lagi, tetapi dia tidak mahu menjawabnya. Tetapi akhirnya dia menjawab juga, iaitu dengan ucapan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah wa Rasuluhu alam. Maka mencucurlah air mataku dan saya segera kembali, iaitu dengan naik dinding rumah Abu Qatadah. Pernah satu ketika saya berjalan-jalan di pasar. Ni tengok, nak sebut orang beriman ni. Jangan. Kalau Ustaz datang beritahu. Jalan-jalan tiba-tiba ada seorang petani dari negara Syam yang biasa menjual makanan di kota Madinah. Siapakah yang mahu menunjukkan Ka'ab bin Malik? Tiba-tiba ada orang cari nama dia. Ni dalam 50 hari kena pulau ni. Tiba-tiba orang tanya, mana Ka'ab? Mana Ka'ab? Orang tunjuk tu. Kan? Maka orang-orang tunjuk diriku, lalu orang itu datang kepadaku dengan memberi sepucuk surat dari Raja Ghassan, iaitu raja di Syam yang memang tak Islam lah. Umpan dia. Dia orang tahu Nabi pulau dia. Nak umpan dia supaya jom join dengan kami orang kafir ni. Kami akan bagi rumah, bagi istana, bagi jawatan, bagi gaji, bagi. Ni ujian. Takutlah dia boleh jadi pengkhianat Rasulullah. Kan? Macam mana berlaku di Gaza tu kan? Banyak pengkhianat. Diberi upah, habis. Kemudian saya baca surat itu dan isinya, isi surat tu. Selanjutnya ingin saya sampaikan bahawa saya mendengar bahawa kawan-kawanmu itu sahabat Nabi sedang mengucilkan dirimu, sedang Allah tidak menjadikan dirimu itu seorang yang hina dan bukanlah orang-orang yang pantas disia-siakan. Oleh kerana itu saya benar-benar bersedia memberi bantuan pada ni umpan raja tadi ni. Setelah selesai membaca surat itu, saya berkata, wah, ini adalah ujian yang baru. Dia bukan menganggap ini keistimewaan, bukanlah satu rezeki. Tidak. Dia kata ni ujian tambah. Allah tambah lagi ujian. Dah kena pulau. Lepas tu datang pula umpan orang jahat ni. Kemudian saya bermaksud untuk melempar surat tadi ke tengah api. Setelah sampai, maksud dia ambil surat tu, baling itu je, tak layan. Setelah sampai pada hari keempat
di mana saya dikucil selama 50 hari, dan beliau juga turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba penghujung-penghujung hari itu turun ayat Quran, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat. Panjang ayat tersebut. Allah terima taubat 3 orang tu. Allah tak sebut yang 80. 3 orang tu Allah terima taubat mereka, sehingga mereka hidup dalam kesempitan, tertekan, tapi mereka masih mengharap rahmat, redha daripada Allah dan Rasul. Walaupun diumpan macam tu. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah tak uji kita macam ni. Kita kalau kawan 2-3 orang pulau kita pun ada umpan macam ni, aku tinggal lah, kan? Na'udzubillah. Dan Allah tak uji kita dengan ujian yang dahsyat ni. Tengok kekuatan iman dia. Kemudian Rasulullah mengutuskan seorang bila turun ayat Quran tentang Allah terima taubat mereka bertiga, walaupun tak sebut nama, tapi mereka bertiga. Sampai pada Nabi baca ayat tu, para sahabat faham, ini 3 orang tadi ni. Terus Rasulullah suruh seorang sahabat pergi bagi tahu pada Ka'ab bin Malik, dan 2 orang lagi bagi tahu, suruh datang. Dan dia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kamu supaya berpisah dengan isterimu. Pada awalnya saya bertanya, apakah saya harus menceraikan? Atau ni di awal tadilah, pada awal tadi balik, Nabi suruh isteri berpisah. Adakah itu suruh cerai ataupun pisah rumah? Dia berkata, tidak, jangan kamu menceraikannya, tetapi janganlah kamu mendekatinya, menyetubuhi. Bersamaan dengan itu pula, beliau mengutus utusan untuk mendatangi kedua kawanku dengan menyampaikan perintah yang sama. Kemudian saya berkata kepada isteriku, pulanglah dulu kamu kepada keluargamu dan tinggallah di sana bersama mereka sehingga Allah memberi keputusan tentang persoalanku ini. Kemudian isteri Hilal dan bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang yang sudah sangat tua dan lemah, serta tidak mempunyai pelayan. Maka apakah kiranya Tuan keberatan bila saya melayaninya? Baginda menjawab, tidak apa-apa, tetapi jangan sekali-kali ia mendekati, maksud persetubuhan. Isteri Hilal berkata, demi Allah, sungguhnya Hilal sudah tidak punya nafsu lagi untuk berbuat seperti itu. Dan demi Allah, ia selalu menangis semenjak ia menerima keputusan itu sampai saat ini. Jadi mungkin berita ni, kata ulama, pulau suami isteri itu adalah 10 hari terakhir, bukan daripada awal. Awalnya pulau tak bagi salam sahabat-sahabat lain tu. Kemudian sebagian keluarga aku mengatakan kepada aku agar saya minta izin kepada Rasulullah SAW tentang masalah isteriku. Kerana beliau telah mengizinkan kepada isteri Hilal bin Umayyah dan yang tetap melayaninya. Maka saya menjawab, saya tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW tentang masalah isteriku. Saya tidak tahu apa jawapan Rasulullah SAW seandainya saya minta izin tentang masalah isteriku, kerana saya adalah orang yang masih muda. Kemudian saya tinggal sendirian selama 10 hari terakhir. Maka genaplah sudah 50 hari, kan? 50 hari semenjak saya dikucilkan, yakni semenjak orang tidak boleh berkata-kata dengan saya. Jadi dia isteri memulau tu hanya 10 hari terakhir. Sewaktu saya solat subuh pada hari ke-50 di tingkat atas rumahku, kemudian ketika saya sedang duduk untuk merenung nasib sebagaimana yang disinyalir oleh Allah Ta'ala, di mana saya merasa sangat sempit hidup di dunia ini. Tiba-tiba saya mendengar satu teriakan, tiba-tiba terdengar suara, ya wahai Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik. Ada suara orang panggil dia, wahai Ka'ab bin Malik, ada kabar gembira buat kamu, kabar gembira. Maka saya telah sujud. Dia duk rasa dah gambar gembira tu tanda kemaafan daripada Rasulullah. Dia pun sujud syukur, merasa Rasulullah SAW pasti telah mengatakan kepada orang banyak bahawa Allah SWT lagi maha mulia, lagi maha agung, telah menerima taubat kami. Dia duk sangka dah macam tu ketika beliau solat subuh. Kemudian orang-orang ingin menyampaikan ucapan selamat kepada kami. Jadi disebutkan bahawa orang yang sampai berita kepada Ka'ab tu, Ka'ab punya seronok. Ka'ab kan orang kaya, baju jubah hebat, dia pun buka jubah hadiah, gembiranya. Jadi tu sunnah Nabi SAW, bila orang sampaikan berita baik, kita pun membalas jasa baik pada dia. Jadi pergilah jumpa Rasulullah, nak jumpa kau. Dia pun datang, orang pun semua ucap tahniah Ka'ab, Allah turunkan jawapan, sekian. Ada seorang lelaki yang datang kepada aku, panjang ni, dengan naik kuda, dan ada juga yang berjalan kaki, bahkan ada juga yang naik ke atas bukit, serta terdengar suara yang kerasnya melebihi suara kuda.
Ketika datang kepada aku orang yang menyampaikan kabar gembira itu, maka segera saya lepaskan pakaianku dan saya berikan kepadanya kerana gembiranya hatiku. Padahal demi Allah waktu itu saya tidak mempunyai pakaian selain itu. Sehingga saya meminjam pakaian untuk menghadap Rasulullah SAW. Dan saya pun menghadap Rasulullah SAW, sedang orang-orang yang bertemu dengan saya semuanya secara berkelompok-kelompok mengucap selamat dan diterimanya taubat saya serta memberi. Mereka berkata kepada saya, selamat atas diterimanya taubatmu kepada Allah Ta'ala. Sehingga saya masuk masjid. Di dalam masjid Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan dikelilingi oleh orang ramai. Kemudian bangkitlah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu serta tergopoh-gopoh untuk berjabat tangan dan mengucap selamat kepadaku. Demi Allah tidak ada seorang pun dari sahabat Muhajirin yang bangkit selain Talhah bin Ubaidillah. Ka'ab berkata, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda sedangkan wajahnya nampak berseri-seri kerana gembira. Bergembiralah kamu pada hari yang paling baik sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Gembiralah, Allah bagi jawapan terima taubat. Kan? Ada ayat Quran sampai hari ini kita duk baca kisah tu, ayat tu. Saya bertanya, dari Rasulullah sendiri atau dari Allah? Jawapan taubat ni dari engkau ke ya Rasulullah? Atau dari Allah? Beliau jawab, tidak, ini langsung dari Allah yang maha mulia lagi maha agung. Tengok kejujuran. Kejujuran walaupun ujian-ujian berat, tapi jawapannya lagi hebat. Hadiahnya lagi besar kerana kejujuran tadi ni. Dia tak berani bohong, jujur dengan Rasulullah SAW. Dan bertaubat sungguh-sungguh. 50 hari bertaubat. Kan? Rasulullah SAW sedang gembira, wajah bersinar seakan wajahnya itu belahan dari bulan. Ini perumpamaan selalu dibuatlah kalau gembira. Kita pun telah mengenal semuanya. Semua sahabat tahu wajah Nabi masam, wajah Nabi marah, wajah Nabi tak suka. Semua boleh baca. Tengok wajah Nabi bergembira hari tersebut. Kemudian ketika saya duduk di hadapan beliau, saya berkata, wahai Rasulullah, sebagai kesempurnaan taubatku, maka saya akan memberi semua harta kekayaanku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Gembira, dia nak sedekah semua hartanya. Rasulullah berkata, jangan. Tahanlah sebahagian dari harta kekayaanmu, kerana yang demikian itu lebih baik bagimu. Saya berkata, sungguhnya saya hanya akan menahan rampasan perang yang saya dapat dari Khaybar tahun sebelum tu. Dan saya berkata lagi, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Ta'ala menyelamatkan saya kerana saya jujur. Dan sebagai kesempurnaan taubatku, saya tidak akan berbicara melainkan dengan jujur. Dia bertaubat dan dia kata takkan cakap palsu, bohong lagi dah. Benar-benar sepanjang hidup dia nak jujur je. Sebab dia tahu hadiah orang yang jujur, hadiah besar. Allah bagi jawapan. Demi Allah, saya tidak mengetahui seorang pun di antara kaum muslimin yang telah diuji oleh Allah kerana kejujurannya seperti saya menceritakan kepada saya keadaan saya dengan sejujurnya di hadapan Rasulullah SAW. Demi Allah, saya tidak pernah sengaja untuk berdusta semenjak mengatakan hal tu kepada Rasulullah SAW sampai hari ini, sampai hari dia nak sakit, nak meninggal, dia cerita ke anak dia ni. Saya berharap semoga Allah Ta'ala melihara diri saya selama hayat masih di kandung badan. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, yang berarti Allah telah benar-benar menerima taubatnya Nabi, para sahabat Muhajirin Ansar yang telah mengikuti dalam saat-saat kesukaran, iaitu perang Tabuk, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sungguhnya Allah sangat sayang dan kasihan dan sayang terhadap mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan taubatnya, sehinggalah mereka merasa sempit hidup. Jadi kita rasa berhenti kat sini lah. Akan datang kita sambung penghujung-penghujung ni, sebab banyak pengajaran yang kita boleh huraikan daripada kisah Ka'ab bin Malik dan taubatnya yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ni cerita tentang ayat Quran yang turun kerana kisah mereka bertiga, Sayyidina Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan seorang sahabat lagi yang kejujuran mereka diberi hadiah oleh Allah Ta'ala dengan hadiah yang sangat hebat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fihi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza, barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.